Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita panjat setinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk menghayati Ramadan yang mulia ini, dan diharapkan kita semua berada dalam lindungan Allah sekalian, dan juga kita dapat meneruskan ibadah kita dengan sesempurna yang mungkin. Di kesempatan yang ringkas ini, saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian menghayati ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, khususnya daripada surah Al-Baqarah yang menerangkan tentang ibadah puasa dan yang berkaitan dengan puasa. Sebagaimana yang kita maklum bahawa kewajipan puasa di bulan Ramadan ini adalah termaktub di dalam kitab suci Al-Quranul Karim dan telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayatnya yang sangat jelas. Sebagaimana yang kita maklum, di mana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana ia diwajibkan kepada umat yang sebelum kamu, dengan tujuannya rajaan minallah, supaya kamu sekalian nanti menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang seterusnya yang menceritakan tentang puasa dan apa-apa yang berkaitan dengan puasa mempunyai hikmah yang banyak di belakang itu. Jadi di kesempatan yang ringkas ini saya ingin menyebut sebahagian. Yang pertama adalah ayat yang kita baca tadi. Pertama sekali, kewajipan puasa. Ia memang disebut dengan jelas dalam Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala turut menyebut dia punya rizaq akhir, tapi dalam bentuk rajaan, iaitu dalam bentuk harapannya supaya kita semua menjadi orang bertakwa. So bertakwa ini adalah satu sifat yang lebih tinggi daripada sifat-sifat mahmudah yang lain. Termasuklah yang kita selalu disebut hari ini integriti. Jadi integriti dalam konteks manusia ada certain level, tapi takwa ini adalah levelnya jauh lebih tinggi, di mana kita harus observe ataupun kita harus meneliti dengan sebaik-baiknya suruhan Allah dan juga tegahan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang berkaitan dengan Ramadan juga, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang penurunan ayat suci Al-Quranul Karim. Para ulama muttafiqun, iaitu mereka bersetuju bahawa sejumlah Al-Quran itu diturun dalam bulan Ramadan ila sama'id dunia, iaitu di langit dunia, di langit dunia.
dan diturunkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur. Itu boleh dikatakan persetujuan sebahagian besar para ulama Islam. Dan Quran ini merupakan kitabul hidayah, iaitu yang memberi panduan, yang memberi tunjuk ajar kepada semua manusia. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Dia menjadi kitab hidayah, panduan. Hidayah ni lebih daripada panduan lagi kepada manusia sekalian. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa bayyinatin, memberi keterangan, memberi penjelasan bagaimana ke arah untuk kita mendapat hidayah, wal furqan, menjelaskan di antara yang hak dan batil, di antara yang betul dan salah, di antara yang baik dan buruk, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila peristiwa penurunan Al-Quran itu berlaku di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Jadi bulan Ramadan Sayyidus Syuhur, iaitu sebagai penghulu kepada bulan-bulan, sebagaimana hari Jumaat itu sebagai Sayyidul Ayyam, iaitu sebagai penghulu kepada hari-hari, tetapi Ramadan menjadi penghulu kepada seluruh bulan-bulan. Al-Quran disebut secara spesifik ianya diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Dan seterusnya, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala menyebut ayat yang berkaitan Ramadan juga ialah bagaimana Allah memberi kelonggaran kepada orang yang sakit, kepada orang yang dalam musafir. Dengan sebutannya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. At-taisir, iaitu memberi kemudahan. Pada kita berpuasa itu letih, tidak makan dan tidak minum. Dia boleh jadi kita dahaga dan kita lapar. Tetapi tuan-tuan percayalah, tidak ada lagi orang yang maksudnya hilang nyawa kerana dia melakukan puasa daripada terbit matahari kepada terbenamnya matahari. Belum ada dalam sejarah manusia. Kalau ada, itu adalah satu tipuan. Apa yang berlaku ialah dia memberi kesihatan. Ramai orang sihat kerana mengekang makan dan minum dia. Nak kurang gula dalam makanan, kurang karbohidrat dalam makanan, dalam darah mereka. Kurangkan gula dalam darah mereka, ya. Apabila dia mendapat berat yang ideal, maka dia boleh mengurangkan, bahkan boleh menghilang penyakit seperti diabetes ataupun blood pressure yang tinggi. Sumu tasihhu, dan itu adalah hadis Nabi SAW menyebut berpuasa. Bahkan ada di antara medical doctors, pakar-pakar, spesialis yang mengatakan perlu kepada puasa dalam keadaan tertentu. Kita nak sebut bahawa at-taisir ini merupakan satu sifat yang sangat mulia, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa dia mahu memudahkan. Dia mahu memudahkan kepada semua orang. Maka sudah pastilah sifat Allah itu adalah sifat yang sepatutnya diikuti oleh semua orang, iaitu memudahkan. Dan perkara ini diambil oleh para ulama Islam sebagai salah satu daripada kita panggil qawaid fiqhiyah, ya, daripada ayat-ayat seperti, bukan ayat ini saja, bahkan dalam ayat yang lain. Daripada para ulama usul fiqh mencernakan ataupun ekstrak daripada ayat ini ataupun menjadikan ayat ini sebagai sandaran untuk mewujudkan, dia panggil legal maxim ataupun qawaid fiqhiyah, iaitu apa? Al-masyaqqah tajlibut taisir. Kalau sekiranya berlaku kesukaran, maka hendaklah kita permudahkan. Jadi memudahkan orang lain
apabila kita berjawatan, bukan menambahkan susah orang lain, tetapi mempermudahkan urusan orang lain. Ia merupakan sifat Allah, sebagaimana Allah sebut, yuridullahu, Tuhan mahu memudahkan kamu. Jadi kita juga harus memudahkan orang lain. Dan ini merupakan sifat yang kadang-kadang jarang dihayati oleh kita. Banyaknya kita apabila pegang jawatan, bila jawatan di tangan kita, kita mula dah terfikir nak buat itu, nak buat ini. Kononnya untuk menjadikan kerja kita bagus, tetapi menambahkan beban. Sehingga sebahagian daripada kita, terutama orang di bawah ini, rasa terpenjara dengan bermacam jenis prosedur, SOP dan sebagainya. Ini salah satu contoh sahaja. Tapi mempermudahkan dalam semua perkara merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Lain daripada itu, Allah menyebut bahawa di bulan Ramadan ataupun bulan-bulan lain, maka kita dikehendaki untuk sentiasa memohon daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nak sebut bahawa dia ni sangat dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Wa iza sa'alaka ibadi, jika sekiranya hamba aku tu membuat permohonan, berdoa kepada aku, sesungguhnya aku tu dekat. Dan ujibu, aku menjawab, memustajabkan. Ad-da'wah, ad-da'wat ad-da'i, da'wah itu pun doa, ad-da'i orang yang berdoa, iza da'an, apabila dia berdoa. Allah Subhanahu wa taala ingin sebut dalam ayat ini betapa digalakkan kita untuk memperbanyakkan dan tidak ada putus asa, dan Allah akan jawab. Tapi dengan ada syarat, adanya berdoa. Dilakukan oleh da'i mesti mengikut sifat-sifat da'i. Kerana ada disebut dalam hadis-hadis lain, apabila seorang da'i yang berdoa, tetapi di pakaiannya, makanannya, terlibat dengan perkara yang syubhat dan haram, macam mana bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menerima doa? Iza da'an, apabila dia berdoa. Kalau dia tidak berdoa, dia tak jadi apa juga. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat-ayat berkaitan Ramadan ini ialah bagaimana hubungan dalam keluarga suami isteri yang menjadi complement to each other. Hunna libasul lakum. Isteri itu adalah dia seperti pakaian kamu, dan kamu juga pakaian. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut complement di antara suami dan isteri. Jadi kehidupan itu kehidupan secara berkongsi bersama. Jadi berbincang. Jadi bukan kehidupan seorang suami yang mana isteri mesti ikut dalam semua perkara. Begitu juga bukan kehidupan isteri yang suami mesti ikut semua perkara. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebut secara tak langsung tentang melakukan i'tikaf di bulan Ramadan. Terutama yang menjadi sunnah Nabi SAW dan juga para sahabat. Wa antum aakifuna fil masajid. Wa antum aakifuna fil masajid. Itu kamu beriktikaf di masjid, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Di mana kamu harusnya, maksudnya kena mengasingkan diri daripada keluarga dan sebagainya. Terutama di 10 yang terakhir, menjadi budaya para sahabat-sahabat dan juga para tabi'in. Mungkin dia kurang menjadi budaya di kalangan kita, dan insya-Allah boleh jadi kita boleh membudayakannya. 10 terakhir, al-ashrul awakhir min Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyebut perkara tersebut. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, setelah Allah menceritakan ayat-ayat yang saya baca tadi mengenai Ramadan dan juga bagaimana kepentingan Ramadan untuk melahir insan yang bertakwa, Allah menyebut ayat yang berkaitan, tiba-tiba seolah begitu, berkaitan dengan hal kehidupan manusia,
khususnya yang terlibat dengan pemberian dan penerimaan rasuah. Macam mana itu? Dan selepas itu baru Allah menceritakan tentang ayat yang berkaitan dengan haji pula. So apa? Jadi tafsiran kita dan tafsiran para ulama sudah pasti susunan ini adalah susunan ayat secara tauqifi, iaitu diturun dan disusun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada ajaran Jibril alaihi salam. Tuhan menyebut وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ayat ini adalah ayat yang berkaitan dengan pemberian rasuah. Iaitu, jangan kamu makan di antara kamu secara batil. Dan kamu memberi suapan. Al-Hukam ini pemerintah juga boleh, hakim-hakim pun boleh. Dengan tujuan apa? Untuk mendapat habuan. Untuk bagi pihak kamu, of course, dengan cara yang salah. Ayat ini disebut betul-betul selepas segerombolan banyak ayat yang berkaitan dengan puasa. Tuan-tuan, rasuah ini, kalau kita bercakap dengan penguasa SPRM ke siapakah, adalah satu jenayah yang sukar untuk di-trace, untuk didapat. Kenapa? Kerana dia ada win-win situasi di antara pemberi dan penerima. Memang sangat sukar. Jadi bagaimana untuk menghalang ataupun untuk nak mengurang bahkan menghapuskan rasuah ini, ialah dengan cara berpuasa. Berpuasa ini, tuan-tuan, kalaulah kita ini tidak ada sifat jujur dalam diri kita, di rumah kita boleh makan, di rumah kita boleh minum, ada siapa nampak? Demikianlah untuk jenayah yang berkaitan rasuah ini, tidak ada orang nampak. Kerana dua-duanya itu memang mendapat habuan. Macam mana untuk kita nak halang rasuah ini, kecuali nak harusnya semestinya setiap insan, orang Muslim, orang beriman, mereka mesti tingkatkan integriti dia, tingkatkan segala orang kata keperluan-keperluan yang akhirnya menjadikan dia seorang yang beriman kepada Allah. Jadi untuk menghapuskan rasuah ini ialah setiap orang itu mesti dapat menahan diri dia. Mesti kontrol dan mengawal diri dia. Bagaimana untuk kontrol dan mengawal diri kita ialah mesti ada spirit puasa. Spirit siam, fasting itu dalam diri kita. Kalau tidak ada, kita boleh jadi gagal di dalam menyelesaikan masalah corruption di dalam negara kita. Kerana kita tahu bahawa corruption ini satu penyakit yang dahsyat dan penyakit yang sukar untuk kita hapuskan. Jadi kalaulah kita tengok corruption ataupun rasuah yang begitu banyak dalam negara kita, kalau kita nak reflect kepada ibadah puasa, sudah pasti puasa kita masih questionable, masih dipersoalkan. Adakah benar-benar puasa yang dilakukan oleh rakyat Malaysia itu betul-betul diterima oleh Allah dan betul-betul orang kata mencapai standard yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi di kalangan al-muttaqin, kalangan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat sekadar itu saja tazkirah ringkas saya. Semoga bermanfaat kepada diri saya sendiri, kepada keluarga saya dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.